Ya, untuk bercakap mengenai perkara ini, kita akan bersama Mujibu Abdul Muiz, pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM. Saudara Mujibu, selamat tengah hari. Terima kasih kerana sudi bersama Buletin Awani. Apa yang boleh dirumuskan dari apa yang dibahaskan oleh Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad, khususnya banyak menekankan mengenai cadangan tentang bagaimana kita boleh menghadapi pandemik ini seperti cadangan waktu saringan yang pendek dan lockdown kepada mereka yang sihat akan menyekat aktiviti ekonomi serta juga penangguhan perbelanjaan pembangunan. Apa kata saudara Mujibu? Ya, secara asasnya saya rasa bekas Perdana Menteri concern bahawa ini adalah satu perbelanjaan yang besar seperti mana yang beliau sifatkan sebagai belanjawan gergasi, tetapi tidak ada pernyataan bahawa ada cukai-cukai baru yang akan dikutip daripada rakyat. Maka kalau tidak ada cukai baru, maybe daripada rakyat atau daripada korporat, sudah tentu perbelanjaan kerajaan itu akan membesar dan tanggungannya itu akan terlalu berat buat kerajaan. Dan dalam masa yang sama, tidak ada tindakan-tindakan kerajaan yang dilihat mampu untuk mempercepatkan perkembangan ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka masa panjang. Terutamanya apabila tindakan kerajaan untuk mengenakan lockdown buat kali kedua walaupun secara bersasar tetapi tidak menggunakan sampai lagi bekas Perdana Menteri mempersoalkan mengapa kita tidak menggunakan kaedah baharu seperti mana negara-negara yang berjaya untuk membasmi jangkitan dan juga penggunaan teknologi yang membolehkan saringan ini dilakukan dengan cepat, memudahkan mereka yang sehat dan tidak sehat itu diasingkan, maka pergerakan ekonomi itu akan lebih lancar. Yang sehat mampu bekerja tanpa perlu menunggu tempoh untuk disaring. Dan sudah tentulah juga antara kebimbangan terbesar pada bekas Perdana Menteri ini adalah mengapa perbelanjaan ini yang dianggap sebagai terlalu besar perbelanjaan gergasi, tetapi bantuan yang diberikan itu dilihat tidak cukup dan juga tidak menyeluruh. Ya, apatah lagi dengan kaedah-kaedah perbelanjaan yang sepatutnya ataupun sebenarnya seperti mana yang disarankan beliau ditangguhkan, apatah lagi perbelanjaan itu sebenarnya tidak perlu buat ketika ini seperti mana yang ditekankan kepada bahawa perbelanjaan pembangunan pejabat ataupun di dalam negara itu sepatutnya boleh ditangguhkan ataupun perbelanjaan yang tidak perlu seperti mana perbelanjaan untuk tindakan khas dan sebagainya, perbelanjaan besar daripada jabatan Perdana Menteri itu sendiri sepatutnya boleh dikurangkan bagi mengurangkan kebimbangan daripada yang besar ini, tapi dipanggil tidak untuk menangani krisis yang diselesaikan COVID-19. Ya, saudara Mujibu, bagaimana pula dengan cadangan untuk memotong gaji menteri dalam 10 hingga 30% seperti yang disebutkan oleh Tun Dr. Mahathir? Adakah ia juga dilihat sebagai satu cadangan yang sering disebut-sebut? Adakah ada kemungkinan ia akan disokong oleh Ahli Dewan Rakyat? Ya, saya tidak pasti apakah disokong. Kalau kita melihat keadaan semasa, ada negeri-negeri yang malah meningkatkan gaji secara exco dan dunia atas alasan tertentu. Tetapi kalau dilihat secara umum, mungkin dalam konteks ini Tun Mahathir melihat gaji itu perlu dipotong disebabkan ini adalah kabinet yang memiliki saiz menteri paling besar. Tetapi secara umum melihat dia tidak berfungsi yang baik untuk membasmi COVID-19 dan juga merancangkan kembali ekonomi yang terkesan. Jadi barangkali dengan pengurangan itu mungkin dilihat sebagai satu konteks seperti mana yang Tun pernah lakukan ketika beliau memimpin negara ketika Malaysia menghadapi krisis kewangan 1997 dan dengan memotong gaji 10%. Ya. Tetapi ketika ini dilihat tindakan itu dan dalam masa juga kita melihat membeli dan menasihatkan Perdana Menteri mendenda menteri yang tidak perform ini dengan memotong gaji mereka 30%. Jadi barangkali itulah pertimbangannya, tetapi dalam konteks barangkali memotong gaji tidak secara umumnya boleh membantu dan tidak membawa ke mana pun untuk membasmi COVID-19 dan sebagainya. Tetapi kurangnya barangkali itu boleh menjadi teladan kepada menteri dan juga menunjukkan satu kepimpinan bahawa mereka bersama-sama rakyat dalam keadaan yang ketika ini semua orang berada dalam keadaan yang sukar. Jadi itulah cuma secara umum mungkin kita boleh kalau katakan memotong gaji saja untuk menyelesaikan permasalahan ini barangkali saya rasa tidaklah
membawa ke mana-mana kerana banyak lagi perkara-perkara yang perlu dilakukan yang sebenarnya mampu untuk membawa kita keluar dari permasalahan yang ada sekarang.